Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh wa la haula wa la quwwata illa billah. InsyaAllah maka kita sambung pengajian kita tasawuf, suatu pengenalan asas pada muka surat 4. Muka surat 4 pada perenggan yang kedua. Itu kalau ikut catatan saya. Kalau saya salah kena beritahu, betul lah. Alhamdulillah. Iaitu kita masih lagi dalam bab ihsan. Kalau pada yang sebelum ni tak ada dalam kuliah ni, saya bagi basic dia balik. Ihsan ni maknanya, kalau hari ni kita nama lain dia, kita bagi tasawuf lah, salah satunya. Sebenarnya banyak lagi nama-nama lain. Ilmu batin, ilmu sir, ilmu tasawuf tu sama. Ilmu rohani kan, benda yang sama, nama lain-lain. Ini tak perlu keliru lah. Jadi ihsan tu sendiri, bila kita beribadah seolah-olah kita melihat kepada Allah. Seolah-olah kita melihat kepada Allah. Jadi melihat tu boleh buat tanda tanya atas tu kan. Pasal bukan melihat dengan mata kepala. Kalau melihat dengan mata kepala, salah lah. Dia sudah jadi golongan mujassimah pula kan. Bukan macam tu maksudnya. Melihat kepada Allah tu seperti yang saya bagi contoh sebelum ni. Jadi saya ingatkan balik tu basic tu. Bila kita kenal seseorang, maka kita juga kenal barang-barangan milik dia kan. Orang yang sangat kita kenal, paling dekat dalam rumah kita, suami kita atau isteri kita, maka barang-barang kemudian suami atau isteri tu kita tahu. Jadi waktu tu kalau isteri kita tak ada kat rumah, kita tengok ada barang dekat rumah, maka kita teringat siapa? Teringat isteri tu. Tapi barang tu bukan isteri kita, barang isteri. Tapi tengok barang tu teringat isteri. Macam itu nak bahasa kita faham. Sama juga bila isteri dia tahu jam tangan tu milik suami dah. Suami dia dah pergi dah. Dia tengok ada, Allah, dia kata suami aku ni lah tinggal pula jam. Kan? Pasal apa dia boleh cakap itu? Sebab dia tengok jam tu, dia tahu jam tu siapa punya. Dia tengok tu dia teringat. Macam tu lah. Pada bahasa paling mudah nak faham lah. Jadi bila kata seolah-olah melihat kepada Allah, kita tengok apa pun kita akan teringat kepada Allah. Macam tu. Ini dia perlu proses lah kan, merasakan begitu. Sebab semua ni milik Allah. Maknanya makhluk yang Allah jadikan ni kan, sebagai tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak? Tu. Kemudian satu lagi, satu tadi seolah-olah melihat kepada Allah. Yang keduanya, merasa dilihat oleh Allah. Dia dua keadaan tu. Dia tak rasa seolah-olah melihat kepada Allah. Dia rasa dia dilihat oleh Allah. Jadi dia duduk dalam keadaan mana pun, dia akan jadi seorang hamba. Sebab yang kedua tu pun, dia tak akan berani buat sesuatu apa pun di tengah ramai atau sewaktu seorangan kan. Waktu tempat terang atau tempat yang sulit. Sebab apa? Sebab dia dilihat oleh Allah. Tak mungkin seseorang itu dia berani buat sesuatu sedangkan dia tahu dia sedang diawasi dan dilihat. Maka kalau kita tak rasa apa-apa, bermakna ada sesuatu yang tak kena pada diri kita yang bernama hati. Kerana kita tak dapat merasa dilihat oleh Allah. Kita tahu bahawa Allah Maha melihat, itu di akal. Kan semua orang faham itu kan. Allah Maha melihat pada akal, pada ilmu, maka kita yakin bahawa Allah lihat kita.
tetapi rasa dilihat oleh Allah Ta'ala tu dia duduk dekat hati. Dia ada beza tu. Allah maha melihat, dan bila rasa Allah maha melihat, dia nak rasa dilihat oleh Allah tu. Hari ni kita dah kata Allah maha melihat tau semua perbuatan kita, tapi kita berani buat juga. Pasal apa kita berani buat juga? Pasal tak ada kekuatan hati. Maka kekuatan hati itulah disebut sebagai taqwa. Tu saya bagi dia punya basic dah. Jadi kita sambung balik muka surat 4 ni pada perenggan yang kedua. Untuk mencapai ihsan, kena capai tak? Kena capai. Kenapa kena capai? Sebab kalau tak capai, maka kita akan kata kenal Allah, tapi sebenarnya tak. Kan? Kita kata kenal Allah, tapi sebenarnya tak. Sebab apa tak? Sebab banyak dalam tindakan dia mengaku dia Islam, tapi dia tak boleh beramal. Kan? Beramai orang Islam yang tak boleh sembahyang lagi, yang tak boleh tutup aurat lagi, yang masih makan riba lagi, yang masih derhaka lagi. Kenapa dia duduk pada kedudukan begitu sedangkan dia kata dia kenal Allah? Maknanya belum lah. Kan? Jadi kalau dia tak capai pada ihsan, agak sukar untuk dia duduk pada satu kedudukan yang sungguh-sungguh tadi supaya dia boleh selamat dunia akhirat. Susah. Nak rasa dilihat, nak rasa diawasi. Kita tidaklah capai kan, macam orang soleh dulu kita tak capai sebenarnya, tapi kita jadikan dia cerita lah. Kalau pernah dengar cerita ni kan, saya pernah cerita Abdul Rahman bin Sa'labah ni, seorang pemuda pembantu kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu waktu dia terpandang aurat seorang wanita. Apa berlaku dekat dia? Dia tak berani jumpa Rasulullah. Macam mana nak faham tu? Sebab dia kenal sangat. Dia kenal sangat. Bukan kata dia selalu tengok tak. Inilah dalam sejarah hidup dia, itu pertama kali dia tak sengaja tengok. Dia rasa berdosa, ya Allah, bertaubat sungguh dia. Dan dia tak berani jumpa Rasulullah, sebab pada dia kalau jumpa Rasulullah, satu dia rasa tak layak lah jumpa Rasulullah lah. Dia kata dia tak layak lagi jadi pembantu kanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dia tahu Rasulullah tengok mata dan dia tahu dia pandang apa. Sebab Rasulullah. Kalau kita duduk sama Rasulullah pun tak berani tengok muka Rasulullah. Tengok tahu kita tengok apa. Tak rasa Allah habis aku ni. Dia tak berani. Ini nak faham ni. Ni nak faham orang kenal. 40 hari dia tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duk pandang maksiat, duk baca hadis Nabi juga. Kan? Kita duk pandang maksiat, kita duk tengok maksiat, kita tengok benda Allah tak bagi. Kita pengkhianat kepada amanah yang Allah bagi. Saya ni pengkhianat kepada apa yang Allah amanah kepada saya. Contohnya mata ni. Allah suruh saya guna mata untuk apa? Tapi saya guna mata untuk melihat perkara-perkara yang Allah tak bagi. Kan? Dia pengkhianat lah tu. Tapi Allah ajar kita apa? Taubat. Itu kita balik kepada taubat. Kita balik pada istighfar. Paling-paling kurang pun Astaghfirullah begitu. Betul lah tu. Tapi dari sudut hati, orang yang kenal, kan, jiwa dia tetap meronta. Sebab dia rasa, macam mana aku ni tak bersyukur dengan Allah SWT, apa lagi yang aku jadi macam ni sehingga aku sanggup buat benda-benda macam ni. Ini perasaan orang yang kenal ni, orang yang capai ihsan. Kita bincang kan sebelum ni kan, muka surat 3 kita dah sebut dah. Kita, kalau lupa saya ingat balik, kita kalau berhadapan dengan orang besar negara pun kita dah rasa lain macam lah. Perasaan kita rasa lain macam, rasa duduk tak kena panas tak panas, sejuk tak sejuk, betul tak? Itu orang besar negaranya. Lepas tu kita takkan lupa punya, kalau kita boleh bersembang-sembang dengan dia, boleh pula kita dapat belanja dari dia pula, Allah, dapat pula bergambar, berselfie, itu berbulan-bulan cerita kita tak habis. Ni bayangkan bila orang dapat sifat ni, ihsan ni, dia rasa, kalau kita ambil yang kedua pun, dia rasa dilihat oleh Allah tu macam mana tu? Perasaan dia macam mana tu? Tapi Allah ni maha baik kepada kita. Walaupun kita ni salah guna mata kita ni, Allah bagi je kita boleh tengok kitab lagi, Allah bagi kita boleh tengok Quran lagi, Allah boleh bagi kita tengok orang soleh lagi, Allah bagi kita boleh baca hadis-hadis Nabi lagi.
Tetapi perasaan kita terhadap amalan tu dia tak sama dengan orang soleh. Kelazatan, kesedapan, kemanisan dalam beramal tu dia tak sama. Itu sebut halawatul iman, kita tak ada. Kemanisan dalam iman, halawatul amal, kemanisan dalam amal pun kita susah nak dapat. Kita tak sedap dengan amal. Kalau kita sedap dalam amal ni, Allahu Akbar. Orang yang rasa dia tahu. Orang yang rasa gula dia tahu manis. Orang tak rasa gula dia tak tahu manis. Sebab tu walaupun dia tak boleh makan manis, lantak pi lah dia kata, rasa juga lah. Kan? Dia tahu dia tak boleh, tak boleh lah. Orang kata jangan makan, bengkang ni manis, kamu tak ada penyakit, tak apalah, sekali-sekala kita buat ubat lah, dia kata. Tu pasal geram manis, sebab dia tahu manis tu macam mana. Dia tahu manis tu sedap. Orang yang dah pernah rasa dia tahu. Hanya orang yang makan garam je yang tahu masin. Maksudnya garam, sifat masin kepada garam tu orang yang dah rasa dia tahu. Kan, manis kepada iman, manis kepada amal ni orang yang dah tempuh saja yang tahu. Orang yang tak tempuh tak tahu. Sebab tu yang berlaku kepada pemuda ni, sampai 40 hari tak jumpa Rasulullah. Akhirnya bila dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya dekat dia, apa dah berlaku dengan kamu? Dia kata, dia cerita dia doktor pandang ni, dia cerita masalah dia. Rasulullah kata, dosa kamu telah pun diampunkan. Dia tak puas hati lah, diminta satu amalan pula daripada Rasulullah. Rasulullah hajar satu amalan. Tak salah saya itulah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai kemudian lama dah Rasulullah tak jumpa dia belah tu kan. Dia dah okey dah, lebih lama tak jumpa. Rasulullah pergi ziarah, tengok dia makan kurus, makan ni. Rupanya hati dia sebab tak sengaja buat dosa tu, dia rasa macam tak boleh dah. Macam mana perasaan ni kita pun tak tahu. Kan, hingga membawa dia kepada mati dia kerana tu. Dan waktu Rasulullah pergi ziarah, Rasulullah jalan duk jengkek-jengkek tu, sampai sahabat lain duk heran, kenapa Rasulullah jalan duk macam tu? Kan, ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah kata sebenarnya kematian dia ni dihadiri oleh para malaikat terlalu banyak, sehingga bila aku nak berjalan aku kena jalan jengkek gitu. Punya dahsyatnya dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana satu, dia merasa diri dia berdosa. Nak merasa diri berdosa ni yang susah. Yang keduanya ialah dia bertaubat tu taubat yang sungguh-sungguh. Dia bukan main-main, dia bukan rasa macam tak apalah, besok lah, esok lah. Menangguh-nangguhkan taubat itu bukan amalan orang soleh. Tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak cerita tu. Jadi untuk mendapat ihsan atau mencapai ihsan ni memerlukan hati yang begitu sensitif dengan Tuhan. Itulah. Sensitif sungguh dengan Tuhan. Adakah ini sukar untuk kita buat? Sebenarnya tak sukar. Cuma kita tak bawa kepada kehendak Allah Rasul. Apa buktinya? Berapa ramai orang dia sensitif hati dia, bila dia gagal dalam satu-satu pekerjaan yang dia buat, dia boleh menangis. Kadang-kadang dalam perkara maksiat lagi, dan kadang-kadang dalam hal-hal yang berkaitan dengan muzik-muzik yang haram lagi. Kadang-kadang dah jelas nyata muziknya haram, pergaulannya bebas, auratnya tidak tutup, masuk pertandingan tu kemudian dia kalah, habis bukan dia je menangis, dengan satu-satu family bakat-bakat menangis. Maknanya ada tak jiwa sensitif tu? Ada. Tapi dia sensitif pada apa? Dia sensitif kepada hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Maksudnya dalam hati dia ada kecintaan kepada dunia. Tapi sekarang macam mana ihsan ni kita nak bawa sensitif hati tu kepada Allah? Apa maksud sensitif hati kepada Allah Ta'ala? Rasa kita ni, ya Allah, dosanya banyak, amalnya kurang. Ya Allah, aku ni beramal tapi ilmunya tak cukup lagi. Ya Allah, aku ni sudahlah banyak dosa, bergaduh pun banyak juga. Ya Allah, ni tengok macam tu lah. Apalah nanti keadaan aku ni besok di alam barzah macam mana, aku duduk tinggal seorang-seorang ni. Besok apalah bekalan aku, apalah amal aku. Dia duduk rasa macam tu dia sensitif. Kadang-kadang sebab sedikit je, tiba-tiba sebab dia ada janji dengan orang, lepas tu dia tak betul janji, tak tepat janji, dia punya resah dan gelisah. Kan? Dia hantar mesej, telefon, minta maaf, bagai-bagai dia. Sampai kawan dia kata, sudahlah, saya faham dah tu, alhamdulillah, dia kata. Tu orang sensitif. Dia tak pandang ringan benda-benda macam tu. Kalau kita pandang ringan, Allah, benda kecil takkan itu pun nak terasa. Kita macam tu. Nah, dia tak tengok benda tu kecil, sebab dia tengok
Benda kecil pun, betapa halusnya jiwa dia, kalau benda kecil, dosa kecil, kalau Allah tak ampunkan, tempatnya ialah neraka. Allahumma ajirna minan nar, kan? Kita minta perlindungan Allah daripada azab api neraka sebab kita pun tak sanggup. Tu mana jiwa sensitif tu. Jadi bila jiwa dia sensitif, sama ada dosa dia dengan Allah, atau sensitif kerana tanggungjawab dia terhadap masyarakat dia, atau dia sensitif kalau orang duk kata Islam, kalau orang duk kata Nabi, dia punya marah. Kalau orang kata kat diri dia, dia tak apa lagi. Orang kata dia macam dia baik, tak payah, tak apa, dia tak lawan. Orang kata dia macam-macam lah, orang hina dia, orang kutuk dia, orang pelekeh dia, macam-macam, dia tak kisah, dia senyum je. Kadang-kadang dia kata terima kasih kerana duk kutuk saya, sebab dengan kutukan tu saya dapat pahala sabar. Tapi bila orang duk kata Islam, orang duk pijak Islam, orang duk main Islam, orang duk peleceh Nabi ke, kan, sama ada orang peleceh sunnah ke, dia bangkit marah, walaupun sebenarnya dia dah begitu uzur sebagai contoh, atau mungkin dia dah tak apa-apa lalu dah macam dulu-dulu, tapi tengok bila bab-bab tu dia jadi semangat. Mana jiwa dia sensitif. Kalau hal lain tak kisah, dia tak makan pun tak apa, dia tak kisah. Tapi bila orang lain tak makan, dia sensitif, pergi cari, bagi dia makan juga. Tak apa, tak ada duit, tak apa, kita bagi. Itu jiwa sensitif. Penting jiwa sensitif ni. Dia tengok orang tu gaya pun dia dah tahu dah. Orang ni tak cukup duit ni, orang ni tak cukup makan ni, orang ni anak ramai ni. Tahu dah, tengok gaya pun dia tahu dah. Nak bagi dia sikit, bagi dia sikit. Kita ni sampai orang duk cakap saya tak makan dah 3 hari 4 hari. Oh ya ke? Allah, tak sangka pula. Itu je. Jiwa kita tak ada ke situ, kan. Orang yang sensitif dia macam tu kita nak. Contoh kan. Jadi nak dapat sensitif ni sebenarnya bukan susah. Cuma kita dah salah bawa. Kita bawa kepada dunia, kita tak bawa kepada Islam, tak bawa pada akhirat. Sebab tu hal-hal agama kita tak kisah sangat, kan. Kalau tak tutup aurat pun tak kisah pun, kan, tak rasa sedih pun. Tapi kalau hal-hal dunia, sedih sangat, tak boleh lupa. Tu kenapa begitu? Dia tak capai lagi, kan, bab sensitif hati dia tu. Okey, jadi hati yang bertakwa, yang berisi dengan iman, yakin, ikhlas, redha, syukur, tawakal, takut dan rasa hati yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sentiasa sihat walaupun andainya fizikal sakit. Hati yang sentiasa kaya walaupun hidup dalam kemiskinan. Hati yang sentiasa berasa ramai dalam keseorangan, berasa lapang dalam kesempitan dan terhibur dengan apa sahaja ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kerana redha dengan apa sahaja pemberian Tuhannya. Ini hati yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tu pendek je, tapi kalau kita faham sungguh-sungguh, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Allah tak kira kulit dia warna apa, Allah tak kira dia bangsa apa, Allah tak kira dia bahasa apa, Allah tak kira dia belajar banyak mana pun, yang penting dia bertakwa. Sebab tu Sayyidina Bilal bin Rabah, macam mana keadaan dia, macam mana diri dia, apa status dia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai dia sangat tinggi sebab ketakwaannya. Sumayyah, takwa dia macam mana? Asiyah, takwa dia macam mana? Yasir, bagaimana takwa dia? Abdul Rahman bin Auf, macam mana takwa dia? Apatah lagi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, macam mana ketakwaan mereka? Sehingga ketakwaan mereka ni Allah bantu. Tu yang kata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, Allah akan selamat, Allah bebas, Allah lepaskan dia dari segala masalah. Masya-Allah. Nah, kita kalau cerita pun orang susah nak terima pasal cerita tu dia tak berlaku pada kita. Bayanglah Sungai Nil tu bila dia tak mengalir, kan, orang Arab Mesir masa tu dia nak membiasakan diri diorang tu, membiasa diorang tu akan campak wanita-wanita yang cantik-cantik, dia hias-hias, lepas tu dia campak dalam sungai dengan kepercayaan air ni akan mengalir balik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia tahu berita ni, dia kata kita kena cegah ni benda khurafat, ni benda salah. Apa dia buat? Nampak karamah dia tu. Dia cuma tulis surat je, dia kata wahai Sungai Nil, kamu mengalirlah seperti biasa. Ini ialah arahan daripada Amirul Mukminin.
Sayyidina Umar tak datang pun, dia hantar surat tu kepada gubernur dia je di Mesir, Amru al-Ash orang bertakwa, Sayyidina Umar pun orang bertakwa, majoriti umat Islam masa tu pun adalah bertakwa. Maka nak selesai masalah tu tak payah duk amal benda-benda lama ni. Kita ni arahan Sayyidina Umar je, letak kertas tu. Maknanya kertas tu sebagai alat sebab, dia sebab dalam agama ni dia mesti ada sebab-sebab juga. Sunnatullah, peraturan Allah Ta'ala. Macam Nabi Musa alaihi salam lah, sebab yang laut terbelah sebab apa? Allah suruh dia ketuk tongkat tu. Padahal boleh je terbelah, kun fayakun, jadi maka jadilah, bukan ada masalah apa kan. Allah Maha berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah nak ada sebab juga tu, ketuk tongkat tu supaya nampak ada usaha tu. Jadi samalah juga seperti mana yang berlaku tadi. Sayyidina Umar tadi menjadi sebab letak surat tadi tu. Sungai tu pula bila sampai surat tu kat sungai, air tu pun naik balik. Ya Allah, kalau kita masa tu, Allahu Akbar kan. Kalau kita hidup masa tu kan, Allahu Akbar lah. Dia naik balik air tu, dia tak kering dah. Lepas tu dia mengalir elok. Dah start pada hari tu sampai lah ni dia tak kering dah. Ni nak faham macam mana ni. Inilah orang bertakwa, Allah bantu dia dari perkara yang kita tak sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Ini penting takwa. Sebab tu orang yang dapat ihsan, jalannya ialah mesti menjadikan hati dia bertakwa. Dia kena letakkan diri dia sebagai orang bertakwa. Apa paling asas? Taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itu paling asas. Paling asas, taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Selalu kita dengar dalam khutbah Jumaat kalau orang lelaki. Jadi asasnya bila kata taat perintah Allah, taat secara zahir. Semua amalan-amalan yang perlu kita tegakkan dalam rukun Islam tu kan, mana semua kita tegakkan. Kemudian taat perintah Allah tu dari sudut ruhaniah kita. Itu yang sukar tu. Macam mana kita beramal, dalam masa yang sama hati kita pun nak beramal. Ini yang berlaku sekarang. Jasadiah beramal, rohaniah tidak beramal. Mana ada takwa? Kita beramal akhirnya kerana nak tunjuk dekat orang, kerana kita nak rasa kita bagus. Sedangkan bila hati kita pun beramal, bila kita beramal, dalam hati kita bawa rasa takut kepada Allah sebab kita boleh beramal, Allah yang bagi, dan kita takut dan malu kerana kita tidak dapat beramal dengan baik, dan kita takut kepada Allah sebab amalan yang kita buat itu boleh jadi menyebabkan kita jadi rasa bagus atau rasa sombong, atau kita nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Sebab tu dia kena terbit dua tu. Taat kepada Allah tu asas takwa, sama ada bab jasmaniah atau rohaniah, sama ada syariat atau hakikat. Kedua-duanya kena taat. Itu yang dia susah kan. Tapi itulah kerja kita kena buat. Kemudian kita tinggalkan semua larangan Allah. Sama ada yang kita nampak secara zahir, perkara-perkara yang kita faham itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala secara lahiriah, dan apa-apa perkara yang dikira sebagai maksiat hati, macam sombong, macam ujub, macam riak, semua nak ditinggal. Baru dicapai takwa. Bila capai takwa, Masya Allah, Allah akan datangkan bantuan dari sumber yang kita tak sangka-sangka. Sebab tu hari ni orang Islam dia tertinggal sebenarnya. Tertinggal sebab apa? Bukan sebab dia tak bagus. Dia bagus. Dia ada ekonomi. Kadang kita bodoh heran, dia meniaga. Macam mana orang Islam meniaga? Lah lingkup, hilang nama syarikatnya. Kita tak kata apa-apa pun, cuma nak faham macam ni. Kalau kita berniaga sebab kita orang Islam, bukan berniaga kerana menegakkan Islam, dia berbeza kan. Ada orang meniaga kerana dia meniaga, kita kata ni perniagaan orang Islam, bukan perniagaan Islam. Banyak aja orang Islam yang meniaga sedangkan dia sendiri pun tak taat kepada Allah. Dia tak kira janji orang makan je, dia sembahyang tak sembahyang pun dia, kita pun tak ambil peduli pun. Dia aurat tutup tak tutup, dia kita pun tak tahu. Barang yang dia beli kita pun tak tahu dia ambil pada sumber mana. Contoh. Tapi kalau dia tegakkan perniagaan yang dia buat tu kerana nak menegakkan Islam, maka dia jaga syariat. Maka dia jaga solat secara asas, dia jaga aurat sebagai asas, dan dia pastikan benda yang dia jual tu benda-benda yang warizqan halalan thayyibah. Jadi kita pula makan, bila kita makan kita pun dapat kesan daripada kebaikan dia. Bayang tangan orang yang berzikir, orang yang sembahyang, uli roti canai. Pagi-pagi kita beli, kita makan, dapat tak kesan benda kita? Dapat. Sebab orang yang membuat tu, orang yang uli tu, orang yang tangan dia memang ingat kepada Allah. Tapi kalau tangan dia tak pernah pegang, tak pernah nak ingat Allah, macam mana tu?
Kita duk makan pula, kita pun tak tahu apa benda kandungan apa semua kita tak tahu. Sebab tu hati ditempuh oleh makanan. Ni cerita jadi banyak. Sebab tu kita heran kenapa orang Islam dia berniaga tak jadi. Pasal dia berniaga sebagai orang Islam. Kalau dia berniaga atas nak menegakkan Islam, dia akan berjaya. Sebab bila dia menegakkan Islam, maka dia akan jadi macam orang yang hebat dalam takwa, seperti mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seperti mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seperti mana Sayyidina Abu Bakar, seperti mana Sayyidina Umar, seperti mana Sayyidina Uthman. Ni semua orang yang bertakwa. Kalau Sayyidina Abdul Rahman ni sampai orang cakap tangan dia pegang batu pun jadi meh. Kena faham, bukan dia jadi cing macam magic tu, tak. Nak cerita dia ni orang pakar berniaga. Batu pun kalau dia pegang, kalau dia dapatkan dia batu tu pun boleh mendatangkan duit kepada dia. Sebab apa? Sebab Allah dah letakkan dia mudah untuk jadi orang berniaga, sebab dia bertakwa. Allah mudah, Allah buka jalan, buka jalan. Itu takwa ni penting. Sebab tu hari ni orang Islam tertinggal. Sebab tidak bertakwa. Bangun sistem pendidikan pun tak jadi contohnya. Buat sistem pendidikan, buat kompleks pendidikan tak jadi juga. Pasal rupa-rupanya orang yang menyampaikan pendidikan tu pun tidak terdidik dengan iman dan Islam. Rupanya orang yang nak kepada Islam tu pun tak sungguh-sungguh dengan Islam. Macam mana kita nak harapkan kita boleh berubah daripada orang yang tidak mau berubah? Ini bukan kritik nah, ini cerita pasal apa dia tak jadi. Nanti orang kata apa nak kritik apa tak, kita tak kritik siapa-siapa pun, dia umum. Kenapa tak jadi tu sebenarnya dia balik kepada tak menepati kehendak Allah dan Rasul. Kita bangun syariat dengan baik, tapi kita tak bangunkan syariat itu berserta dengan hakikatnya, iaitu menjaga hati kita. Itu jadi masalah. Tengoklah mana-mana pun. Tapi bila kita sentuh tu dengan takwa, dia memang jadi. Sebab tu tak masuk akal kan, 500 tahun orang Yahudi berniaga di Madinah, gulung tikar. Bila Sayyidina Abdul Rahman mula berniaga, dengan pendek kata orang Islam mula berniaga, gulung tikar Yahudi. Dia bukan baru berniaga di Madinah 50 tahun, Yahudi 500 tahun. Roti akal tak jatuh dah. Tapi dengan takwa dia jatuh. Sebab apa? Sebab bila bertakwa, Allah akan naikkan Islam tu. Sebab Allah nak naikkan Islam tu atas dasar takwa. Sebab tu kalau kita mengaji bab-bab ni, mungkin kita rasa di mana kepentingan mengaji bab ni dalam kita nak memperjuangkan Islam. Sebenarnya Islam tu dapat dibangunkan sebab apa yang kita baiki. Kita baiki tempat dia baru dia jadi. Macam kita kan, kita ada ibu sini, Swiss, ibu kan, ibu dia, orang panggil ibu lah kan. Kita main Swiss dia. Main Swiss tu yang kita baiki, maka semua dia akan selesai masalah. Kan? Mana nak faham macam kita baiki hati, semua masalah akan selesai. Kita tak sentuh yang lain. Kita sentuh main Swiss. Tapi hari ni salahnya kita tak sentuh main Swiss, dia rosak kat sana, kita pergi kat sana. Kita baiki, okey elok sekejap kan. Lama-lama rosak balik sebab puncanya di sini. Begitulah keadaan kita. Kita baiki sana, baiki sini macam ada okey sikit, lepas tu jadi balik. Okey sikit, jadi balik. Sebab tu kalau orang berjanji banyak janji-janji orang buat ni, kita rasa macam mula-mula macam dia tunai janji, lama-lama macam tak tunai juga. Sebab bila kita tengok balik rupa-rupanya dia tak balik pada basic dia. Basic dia lah membetulkan manusia ni melalui membetulkan hati dia. Ni kerja susah. Sebab tu kita buat kuliah. Sebab tu kita mengadakan kuliah. Sebab kita nak semarakkan fardu ain ni. Sebab bila orang duduk pada fardu ain, maka insya-Allah lambat laun dia akan faham. Dia dididik, ditarbiah kan, dia tahu apa kerja buat dia. Baru dia tahu betapa bernilainya solat dengan takwa kalau dibandingkan dengan solat tanpa takwa. Nampak? Ada beza tu. Kita bayangkan orang bersolat dengan takwa, dia bersolat tu dapat membentuk diri dia, dapat membentuk akhlak dia. Kalau dia buat salah pun dia akan sedar dan dia akan mengaku kesalahan. Hari ni berapa ramai orang solat tanpa takwa, maka kalau dia buat salah pun, dia sedar dia salah pun, dia tak mengaku dia salah. Kalau sudah dijatuhkan hukuman salah pun, dia tetap dia kata dia tak salah. Sebab takwa tu dah mati, takwa tu dah hilang. Tapi amalan dia hidup. Amalan dia hidup bukan lagi atas dasar takwa. Amalan dia hidup atas dasar kebiasaan sahaja. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah. Jadi kalau kita nak faham yang bertakwa ni, di sini disebut lagi secara detail lagi tadi. Sebab tu dia kata dalam hati tu ada yakin. Ni kalau nak kupas satu-satu memang berbulan-bulan tak habis. Tapi saya ambil umum-umum macam tu je. Yakin. Kita yakin sungguh tak dengan Allah. Kita ikhlas tak dengan Allah. Kita ambil ikhlas saja. Kita tak tahu ikhlas ni.
Tapi bila kita beramal, dalam masa yang sama Allah bagi kita sakit, kita masih beramal tak? Nampak tu? Jadi kalau orang bila dia sakit dia tinggalkan amalan, mana dia tidak ikhlas selama ni. Kalau orang ikhlas, dia sakit macam mana pun dia tetap beramal. Maka Allah bagi kelonggaran dan kemudahan lah kepada dia kan. Dia tak boleh bangun, dia boleh duduk, tak boleh duduk, dia boleh baring, tak boleh baring macam ni, dia boleh mengirin contoh. Macam-macam Allah bagi kemudahan kepada dia macam-macam. Tapi dia tinggal tak amalan, dia tak tinggal amalan. Mana selama ni hati dia sungguh-sungguh dengan Allah. Padahal dia ni sat-sat sakit sembuh, sat-sat sakit sembuh, berulang-ulang sakit sembuh dia. Tapi dia tak pernah berhenti daripada beramal. Sebab apa? Sebab hati dia dengan Allah. Dia bukan beramal tu saja-saja. Tapi kalau orang tak ikhlas, bila diuji sikit, malas, kenapa tak solat dah sekarang? Leceh dia kata. Lagi solat, lagi miskin dia kata. Itu ada orang dia cakap macam tu. Tak betul lah. Padahal dia tak faham lah sebenarnya kenapa yang dia beramal selama ni. Sebab tu jadi apa pun pada kita, kita tetap beramal. Tapi orang yang aku heran tengok kamu tetap beramal. Padahal aku nak tengok kamu ni meniaga pun tak apa nak jadi, dia kata kan. Tak, meniaga hal yang lain. Ini amalan aku dengan Allah SWT, aku kena jaga. Masalah aku jadi tak jadi, dia yang bagi. Tak jadi pun dia bagi, jadi pun dia bagi. Apa masalah? Tak ada masalah apa. Kalau tak jadi aku tetap dapat pahala sabar. Kan, kalau aku jadi pula aku dapat pahala bersyukur. Aku pusing kok mana pun dia tak ada masalah. Kalau kita ambil tu redha, ni kita ambil satu lagi, redha lagi payah. Nak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Taala. Ni orang bertakwa ni macam tu. Nak redha kan senang, berat. Benda kita buat lain dapat lain, nak redha. Kita usaha lain dapat lain, nak redha. Kan? Kita simpan duit lama-lama nak buat satu benda, nak pergi mana tiba-tiba ada pula orang sakit kena kita keluar duit tak jadi nak pergi menunaikan hak kita tu kan. Kita redha tak apalah. Rupa-rupanya selama ni aku duk kumpul-kumpul duit bukan untuk diri aku, untuk orang lain rupanya. Bukan senang. Macam yang berlaku yang ada di bermimpinya Syekh Abdullah Al-Mubarak kan. Ulama hadis masa tu dia mimpi, dia heran satu orang ni dia tak pergi buat haji tapi dapat pahala haji. Dia heran siapa orang ni. Dia duduk cari dalam mimpi dia tu pula, memang sebiji-sebiji tahu nama dia, tempat tinggal, rumah apa dia pergi cari. Ni ulama-ulama dulu dia macam tu. Dia boleh dapat satu-satu tanda dia cari, dia nak sahkan betul tak betul. Dia cari rumah tu dia tak kenal. Tapi bila dia cari dia tanya, nama dia sekian-sekian, ada nama dia tapi saya lupa. Saya yang lupa kan. Dia tanya, orang tu kata ya saya lah orangnya. Rupanya orang tu tukang kasut je. Jadi dia orang tu tanya, tuan ni siapa? Saya ni Abdullah Mubarak. Oh, ni ulama besar ni, cari dia. Mesti ada sebab-sebab besar ni. Kenapa tuan cari saya? Sebab aku ada mimpi. Kamu ni tak pergi haji dapat pahala haji. Bukan pahala haji je, pahala orang kerja haji tahun tu semua dia dapat. Sedangkan orang yang buat haji masa seorang pun tak diterima pahala dia. Dia yang tak pergi dapat. Memang pelik lah apa hal ini dapat apa amalan dia. Dia cerita dia tukang kasut je. Dia simpan duit nak buat haji. Dia nak buat haji simpan duit dia bukan senang kan. Dah cukup-cukup dah nak boleh pergi dah, tiba-tiba jiran dia ada masalah. Jiran dia tahap kebuluran. Ni saya pendek-pendek cerita ni sebenarnya, cerita dia panjang tak kan. Ibu tunggal ada anak ramai. Dia dah sampai tahap kebuluran ni, dia terpaksa dia jumpa ada bangkai keldai tu, dia dah heris daging sikit dah. Bangkai keldai tu dia dah heris sikit daging, bawa balik masak untuk makan. Sebab tu bila orang ni tanya, apa yang kamu masak? Sebab yang dia masak tu sedap lah pula. Bau sampai kepada pengetahuan isteri dia pula tukang kasut ni memang tengah mengandung, dia mengidam tu. Tu yang dia pergi tanya, jadi sebab Allah nak selesai masalah orang tu. Lepas tu dia pun jawab, yang saya makan ni halal tapi haram bagi kamu, dia kata. Kenapa kamu cakap macam tu? Halal sebab dia dah tak ada makanan, nak mati lah, anak boleh mati lah. Sebab tu dia kira harus makan masa tu benda yang tak boleh makan. Nampak kan? Darurat dia boleh makan. Sedangkan kamu tak boleh lah. Sebab kamu kan ada masalah macam saya. Dia dengar tu kata kamu tak boleh makan dah. Aku dah dengar ni. Kita tak boleh makan dah. Kalau makan. Kamu ambil duit ni. Duit yang dia nak pergi haji ni, dia bagi kat perempuan ni. Maka dia bagi perempuan untuk selesaikan masalah perempuan ni kan. Dia tak pergilah haji masa tu. Bukan senang nak kumpul balik duit tu. Kata dia Syekh Abdullah Mubarak, patutlah kamu mendapat pahala. Sebab apa? Sebab dia menyelesaikan masalah manusia. Menyelesaikan masalah manusia, dia pahala dia sangat besar. Sebab tu saya selalu duk sebut-sebut, kita peluang ni Allah bagi kadang-kadang banyak. Kan kita masak kat rumah kita, lebihkanlah sikit bagi jiran sebelah. InsyaAllah besar nilai dia. Besar nilai daripada kita duk solat duha,
Kan kita duduk solat duha, lepas tu kita makan seorang-seorang, itu tidak berapa cantik. Satu orang yang solat duha, dalam masa yang sama lepas sembahyang dia goreng-goreng nasi pun teringat jiran sebelah bagi sikit. Goreng nasi biasa lah. Dia panggil pun nasi bodoh jangan. Pasal tak ada apa, kosong tu dia panggil nasi bodoh. Tapi orang kata pakat sedap, esok buat lagi betul sedap lah dia kata. Jadi macam tu kan. Jadi kerana dia memberi makan tu, kita ni beri orang makan ni nilai dia besar sebenarnya. Bukan macam tu je, banyak lagi cara-cara lain. Kadang-kadang kita belanja bayar orang makan ke kan. Kita ambil peluang tu. Memang terbaik. Nampak tak tadi kan cerita dia tak jadi pergi, dia sedang dia kumpul. Jadi maknanya apa berlaku, apa nak kata tu? Dia redha dengan apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hati dia ya Allah meronta-ronta nak pergi. Tapi tak dapat pergi sebab dia kena selesai masalah manusia yang kalau dia tak tolong boleh mati. Sedangkan dia tak pergi tahun ni, dia ada peluang tahun depan, dia ada peluang lagi tahun 2 tahun depan, 3 tahun ni depan. Allah, nak belajar tu susah, nak redha ni kan. Pasal kadang kita kalau bagi pun kadang kita jadi apa? Jadi bebel orang kata kan. Kerana kamu lah aku tak pergi, kerana kamu lah aku tak pergi. Jadi bebel lah kita. Tak jadi. Maknanya amalan kita selama ni kita kena check balik. Boleh jadi amalan kita selama ni hanya jadi kebiasaan saja, bukan menjadi ibadah lagi. Sebab mana-mana amalan yang sudah menjadi ibadah, insya-Allah dia akan ada perasaan sensitif tu kan. Maka dia akan mudah untuk redha atas setiap ketentuan Allah SWT kepada dia. Tu yang lain saya tak payah nak bincang, dia banyak sangat kan. Syukur, tawakal, takut. Berbulan-bulan nanti. Cuma kita petik-petik tu kan, nak bagi faham macam mana hati orang yang bertakwa ni kan. Dia tu buat kita petik lagi bawah sana, tengok dia hati dia sentiasa kaya walaupun dia miskin. Macam mana hati dia kaya walaupun dia miskin? Walaupun dia tak ada benda dunia, dia tak pernah merungut, dia tak pernah keluh kesah, dia tidak pernah tinggalkan amalan, dia boleh tenang, dia tak ada masalah apa. Dia tak menyalahkan siapa-siapa, dia terus buat usaha je kan. Dia buat usaha, kalau jadi alhamdulillah, tak jadi pun alhamdulillah. Dia tak ada masalah di situ. Sebab tu bila kata bab kaya ni, bab miskin ni, bab miskin ni dari dua kemiskinan yang kita nampak lah. Satu kemiskinan harta benda, kemudian kemiskinan hati. Antara orang yang miskin harta benda dengan miskin hati, bahaya, sangat bahaya ialah orang yang miskin hati. Sebab kalau dia miskin hati dan dia miskin pula harta benda, tengok dia dengan tak taat kepada Allah, dengan dia tak ada harta benda, dunia dia tak ada, akhirat pun dia tak ada. Tetapi ada orang yang miskin harta benda tetapi dia kaya hati. Walaupun dia tak ada, kerana kekayaan hati dia tu, kemiskinan tidak menjadi penghalang untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jadi masalah kepada dia, tidak membebankan dia. Malah jiwa dia sentiasa besar, dia optimis, dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun di dunia dia miskin, di akhirat dia kaya. Apatah lagi lah pada orang yang Allah rezekikan kepada dia kaya harta benda dan kaya jiwa. Kerana kaya jiwa tadi dan dia ada kaya harta benda, maka kekayaan dia boleh agihkan, dia boleh tolong orang lain, dia boleh selesaikan masalah orang lain. Dia jadi bank pula kepada masyarakat, tak ada masalah. Siapa-siapa mengadu apa pun ada je jalan dia bagi. Sebab dia ada banyak, tak ada masalah. Kan, masya-Allah nah. Tu contohlah. Jadi kemudian kalau ditambah ni lagi dia kata rasa sentiasa berasa ramai dalam keseorangan. Dia seorang tapi dia rasa ramai, jadi tak kecewa pun. Ini kita manusia hari ni duduk dalam ramai pun rasa seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang pun dia rasa ramai, tak ada masalah. Tak ada sunyi, tak ada jadi masalah anxiety ke apa kan. Tak ada masalah. Sebab dia sentiasa ada Allah. Dia tak pernah jemu, dia tak pernah istilah jemu lah hidup. Pasal ada masa dia akan baca Quran kan, setiap masa dia dengan Quran, setiap masa dengan selawat, setiap masa dengan istighfar. Malah dia jadi susah hati pula, banyak amalan dia yang dia tak dapat sempat habis setiap hari. Ya Allah, dia kata hari dah malam dah, yang 300 pagi zikir pun aku tak habis lagi ni. Ya Allah, kenapa lalai ni? Padahal dia terlalu sibuk kan, dia tak berzikir, dia baca Quran, dia tak baca Quran, dia pergi dari pengajian kan, kadang-kadang dia pergi buat benda-benda baik lah, memang tak cukup dia. Macam mana nak datang istilah jemu lah hidup dia. Sebab dia sendiri pun penuh hidup dia dengan kebaikan dan kebajikan. Kemudian satu lagi dia rasa lapang dalam kesempitan.
Dan apa saja ujian Allah bagi kepada dia, dia seronok, dia terhibur, tak ada masalah. Dia tak rasa susah. Ujian Allah datang tu bagi dia hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita rasa macam tu? Bila Allah bagi kita sakit, kita rasa terhibur dengan sakit tu pasal Allahu Akbar. Ini makam tinggi kan? Allah. Sebab apa dia rasa terhibur? Sebab dia rasa Allah sayang kat dia. Allah meningkatkan darjat dia. Allah nak gugurkan dosa dia. Ya Allah, dia rasa terhibur sungguh. Sebab tu dia tenang dengan ujian dan dia bahagia dengan ujian. Amin, amin, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua macam tu. Dia susah, tetapi kalau kita sungguh-sungguh Allah bagi. Selalu ayat kita bacakan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan buka jalan, Allah bagi kita jalan tu, insya-Allah. Amin, amin. Jadi firman Allah Taala, saya baca sikit gini sebelum kita tangguh. Selalu kita nak baca ayat ni juga, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim, kan, yang mana pada hari kiamat nanti tak berguna dah lagi harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang balik kepada Allah membawa hati yang selamat. Sebab tu maknanya kalau kita rasa tak perlu saya nak mengaji bab ni, jangan lupa Allah kata apa tadi, illa man atallahi biqalbin salim. Kita balik kepada Allah memang kena bawa hati selamat. Kalau hati kita tak selamat, memang tak selamat lah kita. Na'udzubillah min zalik, kan. Jadi kita tangguh di situ. Nanti kita sambung semula pada peringgan keempat lah kiranya, bawah tu selamat dan sejahtera, insya-Allah lepas raya lah. Bulan puasa kita tangguh, kan, sebulan. Insya-Allah, amin. Kita mendoakan Allah berkati usia kita. Saya pun ambil peluang ni minta maaf, ampun maaf zahir batin kesalahan-kesalahan saya, kan. Sebab tu menyampaikan, mana tahu kan sedar-sedar dah tak ada, kan. Kita ni bukan kira sekarang ni. Tapi kita doa minta kepada Allah, Allah panjangkan usia kita dengan taubat dan amal soleh. Kita boleh je minta macam tu, kan, insya-Allah, amin. Mudah-mudahan. Tapi apa pun semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah